Himpunan Bangkit Ummah, perjuangan hak atau politik ketakutan, reaksi panas Kamil Munim dan kontroversi DAP. Satu lagi himpunan besar bakal berlangsung dianjurkan oleh PAS Youth dengan matlamat mempertahankan hak umat Islam. Namun adakah ini benar-benar perjuangan suci atau sekadar retorik politik yang membangkitkan ketakutan? Mari kita bongkar kenyataan panas Kamil Munim dan kontroversi yang mengelilingi isu ini. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents View MY. Perhimpunan-himpunan Bangkit Ummah yang bakal diadakan di luar Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur selepas sholat Jumat dijangka menjadi salah satu acara besar dalam lanskap politik semasa. Inisiatif yang dipelopori oleh Timbalan Ketua Pemuda PAS, Hafiz Sabri, dengan tujuan mempertahankan hak umat Islam serta melawan pihak yang mendakwa mengancam keharmonian masyarakat Muslim di Malaysia. Jemputan rasmi turut dihantar kepada rakan-rakan politik seperti UMNO, PKR, dan Amanah untuk turut serta dalam protes ini. Menurut Hafiz, protes ini melangkaui sempadan politik dan menumpukan kepada isu yang lebih besar, yaitu mempertahankan agama, bangsa, dan kedaulatan umat Islam di negara ini. Namun, satu aspek yang mencuri perhatian ialah fokus perhimpunan ini turut menjurus kepada dua menteri DAP, yaitu Hanayo dan Ngakorming. Kedua-dua individu ini sering menjadi sasaran kritikan oleh pihak PAS dan sekutunya Bersatu. Tuduhan yang dilemparkan termasuklah dakwaan bahwa Hanayo selaku Menteri Belia dan Sukan cuba memurtadkan umat Islam dan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Kristian. Bersatu telah membuat beberapa laporan polis berkaitan isu ini, meskipun dakwaan tersebut telah beberapa kali dinafikan oleh Hanayo dan pihak kerajaan. Sementara itu, Ngakorming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, juga dikritik susulan penganjuran sambutan Krismas di kementeriannya yang didakwa melibatkan kehadiran kaki tangan Muslim secara paksa. Walau bagaimanapun, sumber daripada kementerian menjelaskan bahwa kehadiran ke acara tersebut adalah secara sukarela dan persembahan choir yang diadakan hanya melibatkan penyanyi Kristian dari Sabah dan Sarawak dengan lagu-lagu bersifat sekuler. Isu ini menimbulkan persoalan sama ada kritikan PAS terhadap dua menteri tersebut berasas atau sekadar retorik politik untuk meraih sokongan dalam kalangan penyokong tegar mereka. Dalam perkembangan yang sama, Timbalan Ketua Pemuda PKR Kamil Munim tampil dengan kenyataan tegas menolak jemputan PAS Youth untuk menyertai perhimpunan ini. Dalam satu hantaran di platform X, Kamil menyatakan perhimpunan ini sebagai satu lagi cubaan untuk menanam budaya ketakutan dalam kalangan masyarakat Melayu dan Muslim. Menurut beliau, tiada apa-apa ancaman besar yang memerlukan mobilisasi besar-besaran seperti ini. Lebih keras lagi, Kamil menuduh PAS Youth cuba meraih sokongan politik murahan dengan memainkan sentimen agama dan perkauman. Beliau menekankan bahwa hak umat Islam tidak akan dapat dipertahankan hanya melalui perhimpunan atau retorik politik. Sebaliknya, melalui tindakan konkret seperti meningkatkan taraf hidup rakyat, memerangi rasuah, memupuk perpaduan antara kaum, dan memastikan keadilan sosial ditegakkan. Kata-katanya yang lantang ini pastinya akan membakar semangat perbahasan antara penyokong PAS dan PKR. Sementara itu, Ketua Pemuda Amanah, Hasbi Muda, turut mengkritik tindakan PAS Youth yang memilih untuk mengadakan perhimpunan jalanan daripada berunding secara terus dengan menteri yang dipersoalkan. Menurut Hasbi, jika benar terdapat kekeliruan atau isu yang perlu diperjelaskan,
PAS Youth seharusnya mengambil langkah yang lebih matang dengan bertemu dan berbincang secara langsung bersama Hanayo dan Nga Korming, bukannya dengan meniup sentimen di jalanan. Di pihak lain, Setiausaha Pemuda PKR Omar Mokhtar Manap pula menuduh perhimpunan ini sebagai satu gimmick politik yang tidak akan membawa manfaat kepada rakyat. Katanya tindakan PAS Youth lebih kepada meraih perhatian daripada menyelesaikan masalah yang dibangkitkan. Namun, di sebalik semua kritikan ini, perhimpunan seperti Himpunan Bangkit Ummah sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah politik Malaysia. Isu berkaitan agama dan kaum sering digunakan sebagai alat politik bukan sahaja oleh PAS, tapi juga oleh parti-parti lain. Persoalannya sejauh mana isu ini benar-benar memberi kesan kepada kehidupan harian rakyat. Adakah rakyat semakin yakin bahwa hak mereka dilindungi melalui perhimpunan seperti ini? Atau adakah mereka semakin bosan dengan naratif yang diulang-ulang tanpa penyelesaian yang jelas? Dalam konteks yang lebih luas, perhimpunan seperti ini turut menimbulkan persoalan tentang kestabilan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dengan polemik berterusan antara blok kerajaan dan pembangkang, ditambah pula dengan isu-isu sensitif seperti agama dan kaum, kerajaan perpaduan berdepan cabaran besar untuk memastikan keharmonian antara kaum terus dipelihara. Lebih-lebih lagi, PAS dan sekutunya dalam Perikatan Nasional semakin giat memainkan isu-isu ini sebagai senjata politik mereka untuk meraih sokongan dalam kalangan pengundi Melayu Muslim. Sejauh mana kejayaan atau kegagalan perhimpunan ini hanya masa yang akan menentukan. Namun persoalan-persoalan besar masih lagi berlegar-legar di pikiran rakyat Malaysia. Adakah perhimpunan ini akan menyumbang kepada penyelesaian masalah sebenar, atau adakah ia akan hanya menambah jurang perpecahan dalam masyarakat? Adakah kritikan terhadap Hanayo dan Nga Korming benar-benar berpaksikan fakta atau sekadar naratif politik semata-mata? Dan yang paling penting, adakah rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa dan agama dapat duduk semeja dan mencari penyelesaian bersama untuk masa depan negara yang lebih baik? Sebelum kita akhiri, kami mahu tahu pendapat Anda. Adakah perhimpunan Bangkit Ummah ini satu perjuangan suci atau sekadar permainan politik? Tinggalkan komen Anda di bawah dan mari kita bincangkan bersama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus bersama Current Sphere MY dalam membongkar isu-isu panas negara. Current Sphere MY, di mana isu berbicara, Anda menilai. Sekian saja, terima kasih semua.